Atas kita tiap-tiap bulan, klinik, hospital, pas kita makan obat ikut peraturan, pas kita ada doktor peribadi, kita berasa gitulah tu kita mempanggil. Tak kelitah mari dalam hati kita. Sebenarnya Allah Ta'ala masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita supaya kita beristighfar dan bertaubat sebelum dia nak jemput kita. Dia panjang umur kita. Allah Ta'ala panjang umur kita kerana Allah Ta'ala nak beri ruang dan peluang kepada kita supaya kita beristighfar dan bertaubat. Bukan kerana kita duk sebut-sebut tak didik. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dia sampai tika dia tak akan undur walaupun satu saat, dia akan percepat walaupun satu saat. Dan sememangnya kita berada di ambang kematian. Bila-bila masa sahaja. Aku bagi ruang dan peluang padamu ni. Aku peridukmu kelik. Pasal semalam mu mati dah semalam. Waktu mu tidur aku cabut dah ruh. Ruhmu rata dah pergi. Tinggal body atas katil dah. Pak mu tidur tinggal body. Tinggal kerakul. Kakak dalam tak ada. Aku share kamu, aku tak sewi memati dalam keadaan membawa dosa banyak menghadap aku. Aku masuk kelik ruh tu dalam jasadmu. Bila Allah Ta'ala masuk balik jasad, ruh dalam jasad, kita pun sedar tidur. Kita pun sedar tidur. Kita pun bubuh dalam kepala kita, bahasa dia lah. Moga dia tidur nyenyuk, gapo gini kat khabar. Kita berasa neutral, berasa berlaku dengan sendiri gitu. Tak mari ada satu kuasa yang memasukkan balik ruh tu dalam jasad. Dan kuasa tu ajar kepada kita supaya kita kata gini. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih banyak ya Allah. Mu tolong beri hidup aku setelah memati aku. Semalam aku mati dah semalam ya Allah. Memati aku semalam. Pagi ni mu tolong beri hidup aku balik. Terima kasih banyak. Sebagai penanda aku terima kasih kepadamu ya Allah. Kerana mu bagi nikmat hidup balik. Dengan nikmat ni lah aku boleh cari makan, aku boleh beranak pinak, aku boleh berkeluarga, boleh menguruskan urusan-urusan kehidupan aku. Sebagai tanda aku terima kasih kepadamu ya Allah. Usalli sunnata tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Semaya thank you Allah. Sebagai penanda kita terima kasih kerana Allah Ta'ala bagi kita hidup kelik. Tapi kita pergi bubuh dalam kepala kita, semaya tahajud ni orang lebo-lebo tok guru, orang lebo-lebo orang alim, orang lebo-lebo murabbi, tok imam, ustaz. Lebo-lebo nak sapa ke tok wali lah. Kita pergi bubuh gitu. Bapa mereka bertahajud? Kerana mereka nak menjadikan diri mereka ini sebagai hamba yang bersyukur. Hamba yang berterima kasih. Kerana berbagi nikmat hidup lah ya Allah. Aku boleh menguruskan urusan kehidupan aku. Cari makan, beranak pinak dan bagai-bagai lagi. Sini duduk dia. Maknanya mu ni tak reti terima kasih lah kat aku. Aku beri siapa gitu mu kamu. Punca daripada hidup kelik. Mau boleh berbagai-bagai. 1001 karya mau boleh buat. Mana tanda berterima kasih aku? Mu ni tua dah. Tak reti terima kasih lagi. Muslimin muslimat untuk Allah Ta'ala. Orang beri benda satu benda kita. Walah benda tu nak ayat beri. Baru sama pegang baru. Tu email Allah kat hamba hadiah. Tu email pegang separuh, hamba pegang separuh. Tapi mulut hamba tu dah terima kasih. Belum hamba pegang 100% lagi buat balik di rumah dah. Tapi duduk pegang lagu tu hamba ucap dah terima kasih. Sudah tentu dah maknanya kalau kita kecek kapem ada bahasa. Ada bahasa. Reti terima kasih.
Kabar-kabar Allah Ta'ala bagi kita hidup, kita tak nampak kakak tu. Kita tak sim meletakkan diri kita sebagai hamba yang bersyukur. Usalli sunnata tahajud raka'atain lillahi ta'ala. Berat kita, payah, pasal kita tidak memahami hakikat yang sebenar. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai penanda kita kasih sayang, rindu, cinta kepada Allah Ta'ala. Batulah setiap masa dan ketika kita akan berterima kasih kepada Dia. Alhamdulillah. Pertama, Tuhan beri kita hidup lagi ni, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku perhidupmu ni kerana aku nak bagi ruang dan peluang, dan aku share kamu. Aku tak sewi mu mati lagi. Aku tak sewi mu mati lagi. Pasal kalau mu mati lah ni, mu bawa dosa banyak ngadak aku. Mu bawa dosa banyak. Aku acuk boleh tak sewi mu bawa dosa banyak main ngadak aku. Batu aku panjang omongmu, supaya kamu beribadat, berzikir, baca Quran, bersedekah, buat kakak-kakak yang aku kenal. Nama dia Mardatillah. Tak aku panggil omong. Aku acuk boleh nak matimu dalam keadaanmu jiwa yang tenang. Main ada aku ni dalam keadaan jiwa yang tenang. Aku nak serumu dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang. Aku acuk boleh nak seru namamu lagu tu. Jiwa yang tenang. Aku ajar dah, kaedah. Aku ayat dah. Kalau mu nak jiwa yang tenang, mu tak carilah kakak lain. Belawuk belakang. Ala bisikrillah tatma'inal qulub. Mu kena banyak ingat aku. Mu kena banyak ingat aku. Bila mu banyak ingat aku akan bagi sakinah wa sa'adah. Aku akan bagi ketenangan, kebahagiaan padamu. Tapi bila mu banyak ingat kakak lain daripada aku, itulah mu jadi serabut perut. Tak kalau kepuas cari harta. Tak kalau kepuas nak berhibur lagi. Tak kalau kepuas tua dah duk main mene-mene lagi. Pasal mu berasa tidak tenang. Walhanya bila mu banyak ingat kat aku, mari di rumah aku, berzikir pada aku, baca kalam aku, membuat kakak-kakak aku suruh, mu akan merasa tenang. Tapi mu cari kakak lain, batulah siapa ketua pun mu serabut perut lagi. Minta maaf tak iman, lah ni tak boleh pergi masjid. Allah serabut lagi lalan. Zaman dulu sibuk serabut perut cara kau nak peru anak kecil. Serabut perut cara cari pitih pasal anak nak sekolah. Lepas tu serabut perut cara nak anak nak nikah. Nikah belakang dah serabut perut juga. Rumah tangga anak-anak pula tak tahulah kuana, hak tu gini, hak ni gini pula. Serabut perut pakai kesut. Bapa ya Allah Ta'ala tak bagi sakinah wa sa'adah pada aku. Siapa ke mati? Aku ni mati dengan gitu ya kali. Mati dengan serabut perut. Orang lain nampak relax ya. Pung bunyi bel mari. Ada kuliah mari. Kita ni nampak kalut. Daripada muda sampai tua. Pasalmu tidak banyak ingat kat aku. Syukur alhamdulillah muslimin muslimat. Allah Ta'ala hidupkan kita lagi. Yang kedua, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana seramai-ramai orang, Allah Ta'ala pilih kita menjadi duyufullah, duyufur rahman. Kita mari masjid ni sebagai tetamu Allah.
Banyak masjid-masjid yang pergi jalan lah. Mungkin lain lah ni ada dah. Tapi hak amba tertengok so masjid yang di Kelantan ni, Masjid Ija Jalan Bayan, kat rumah Tok Peti kita, orang panggil Masjid Ija, cerai. Signboard dia luar tu, dia tulis selamat datang tetamu Allah. Nak masuk pintu pagar masjid dia tu, nak masuk tu, depan tempat dia letak siapa dia ceramah gapo banner, dia tulis selamat datang tetamu Allah. Ungkapan kata-kata tu mengetuk pintu hati kita. Mana melangkah kaki masuk kawasan ni, kita sebagai tetamu Allah. Hebat ke tak? Hebat ke tak? Orang jadi tetamu Allah. Hak mari malam ni bukan tak ada kerja ni. Hak mari malam ni bukan tak ada komitmen mana-mana. Bukan tak ada urusan. Sikit banyak, kecil besar, semua kita selagi hidup ada kerja belakang. Tapi Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, nikmat kelapangan. Kita boleh tolak tepi urusan kerja kita, anak bini kita, keluarga kita, hal-hal kita boleh tolak tepi. Kenapa? Pasal bila dia Allah Ta'ala pilih kita jadi tetamu dia. Jangan main-main tuan-tuan. Pasal masjid ni rumah Allah. Masjid ni rumah Allah. Minta maaf, mana-mana apa yang sebut. Masjid bukan untuk imam. Masjid bukan untuk bilah. Masjid bukan untuk siap. Dan masjid bukan hak jawatan kuasa. Tok imam, tok bilah, tok siap, jawatan kuasa, orang yang diberi amanah untuk mengurus rumah Allah. Patut Allah Ta'ala bagi gaji besar kepada dia. Allah Ta'ala bagi gaji banyak dia. Orang jadi tok imam, Allah Ta'ala bagi pahala banyak. Orang jadi tok bila, Allah Ta'ala bagi pahala banyak. Orang jadi tok siok, Allah Ta'ala bagi pahala banyak. Orang jadi jawatan kuasa masjid, Allah Ta'ala bagi pahala banyak. Kenapa? Kerana mereka-mereka ini berada di barisan hadapan untuk merealisasikan amal ma'ruf nahi munkar. Dialah sebenarnya yang mengatur program-program bagaimana mengimarahkan masjid. Dia tak kuasa masjid. Daripada satu sah nak jadi dua, jadi pak, jadi lapan, jadi 16. Dialah yang mengatur program daripada orang tak minat mari masjid jadi minat mari semaya Jumaat dan dengan kuliah. Silih berganti jemput murabi, penceramah mana. Nak suruh biar orang dengar nama ni orang pakak mari. Bila pakak mari, pakak semaya Jumaat. Pakak mari dengar orang kuliah belaka. Orang bersyadapan ni. Sehingga kalau jadi atas kuasa masjid ni, dia terfikir sesuatu cara untuk bagaimana nak bangunkan rumah Allah, Allah Ta'ala kira pada. Hebat tuan-tuan. Orang jadi atas kuasa masjid. Mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mulia di sisi Allah Ta'ala. Tapi mereka ini silih berganti. Pasal bukan siapa ke itu. Tok bila siapa tika dia akan berhenti. Tok imam siapa satu tika dia akan berhenti. Tok siok gitu juga. Dia terkuasa silih berganti. Yang tetapnya yang milik masjid ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita mari malam ni sebagai tetamu dia. Tetamu Allah. Muslimin muslimat mati Allah Ta'ala. Lah ni musim orang pergi Mekah. Bapa nak pergi Mekah, pasal nak pergi di ibu segala rumah Allah Ta'ala, nama dia Kaabah, Baitillah. Mutawih panggil kita. Kalau kita sebagai orang yang nak pergi Mekah, mutawih panggil Duyufur Rahman. Tetamu Allah. Kita terima panggilan tu. Kita terima dia panggil kita lagu tu. Dalil dia nya bila kita ayat kat orang. Kita ayat kat orang. Allah syukur alhamdulillah lah. Tuhan pilih hamba sekelamin pergi Mekah tahun ni. Tuhan pilih hamba pergi umrah. Bapa kita guna perkataan Tuhan pilih? Bapa kita tak kata Arab Saudi pilih kita? Bapa kita tak kata tabung haji pilih kita? Bapa kita tak kata travel pilih kita? Yang kita pergi Allah Ta'ala pilih tu?
Pasal iman dan hati kita mengajar kepada kita. Pasal nak pergi Mekah, nak pergi ke ibu segala rumah Allah Ta'ala. Kalau tanpa pilihan Allah Ta'ala, tak usah royak lah. Mu pitih, melaut setara mana banyak pun. Mu tak usah royak lah. Mu gagah setara mana pun kesihatan. Mu tak usah royak lah. Ilmu mu meninggi setara mana pun. Kalau Allah Ta'ala tidak pilih, mu tak akan siapa. Tapi bila dia Allah Ta'ala pilih, tak ada pitih keping pun dalam tabung haji. Kabar-kabar nama naik. Pitih bobo cukup 1,500 daftar gitu je. Kabar-kabar nama naik. Lala-lala nak tolak. Lala-lala nak tolak. Nak pergi mana? Mungkin berbelas-belas ribu. Kabar didengar oleh anak saudara. Mari jumpa. Bunyi kata Pak Su naik nama. Pergi Mekah tanya. Dengar Mak Su. Oh itulah. Tak ada dah Pak Su nak tolak dah. Nak pergi ke mana tak cukup pitih. Menggomai dengan belah-belah ribu. Lepas tu nak bawa lagi ke apa gini. Pak Su nak tolak dah. Jangan Pak Su. Jangan. Jangan ke mana. Tak apa. Janji Pak Su nak pergi dengan Mak Su je. Amu telur cukup. Tak ada dah Pak Saudara hamba. Tinggal Pak Su dengan Mak Su lagi dah. Tak apa amu telur cukup. Banyak tu. Tak apa. Kabar-kabar kita boleh pergi. Orang mati hidup kelik. Pemipi. Mari semaya. Duduk atas semaya. Atas kursi semaya di masjid. Bila bunyi boleh pergi Mekah. Pagi esok mari subuh boleh cacat molek. Dia mau makan obat gapo? Sekali mari semaya. Dok kawan tahu bunyi terima sorak boleh pergi Mekah tu ke? Jadi berasa segar nak ayat pergi gapo begini. Alhamdulillah. Ismail kamu buat kuliah waktu musim haji. Ceramah tempat orang khusus haji lah. Arwah Ismail kamu di Masjid Temeluh. Ada seorang makcik tu bangun tanya soalan. Moga makcik ni tak ada ilmu nak pergi Mekah kan? Ustaz makcik haji tak nak tidur Bapa? Pasal ada orang kata kalau kita tak kena sifat 20 tak boleh pergi Mekah. Ismail kamu suka. Ismail kamu pun tanya, makcik, siapa dia yang maha berkuasa? Allah. Siapa dia maha kaya? Allah. Pak di mana kaya? Ismail kamu tanya siapa dia maha gotu maha gua ni. Jalah dah tu makcik, dia bukan suruh bilang. Tapi boleh pergi. Allah Ta'ala pilih. Ni orang sudah mengajar kita. Pergi pun tak lagi. Allah Ta'ala tak pilih lagi. Nak royaknya bila jadi tetamu Allah Ta'ala tuan-tuan, pandailah Allah Ta'ala tu. Bila kita balik ke tanah Jawi, balik ke kampung halaman kita, ada cawangan-cawangan rumah Allah. Nama dia masjid. Kita tak terasa bila kita mari masjid, kita sebagai duyufullah, duyufur rahman. Sebab tu kita tidak bergegah, kita tidak bersedia, kita tidak merasakan berebut nak jadi tetamu Allah. Kalau dia Allah tidak pilih tuan-tuan, duduk kiri kanan belakang depan masjid, kita tak akan mari. Pasal Tuhan tidak pilih. Jadi bila kita hadir pada malam ini, kita adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa dengan Allah Taala, ya mukallibal qulub sabbir qulubuna ala dinik wa ala taatik. Wahai pembalik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau malam ni mu pilih aku ya Allah, pilihlah aku sehingga ke akhir hayat aku jadi tetamu. Biar tentu aku mati dujung tak ada masjid. Mati tengah ambil air semaya di masjid. Ada ujung masjid. Mati tengah jalan nak pergi masjid. Mati tengah semaya subuh berjemaah di masjid. Mati tengah dengar kuliah di masjid. Mati balik daripada semaya subuh di atas jalan tepuh ke motosikal tak ada lapu.
balik daripada jemaah subuh masjid. Agak-agak biar kita ni di ujung dia tu comel bunyi. Pada uruf, pada adatnya, ini menggambarkan positif. Bila sebut kakak tu. Bila sebut lagu tu maknanya positif. Di usia sepupu hamba dan usia yang ada depan hamba ni, kita kena cari celah ke mana-mana pun, biar jadi gitu. Syukur Alhamdulillah, seramai-ramai orang Allah Ta'ala pilih kita malam. Yang seterusnya lagi, kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala makbul doa kita. Hak tu email doa saya. Walaupun kita jual amin pun, tapi tu email doa kita tukar Allah Ta'ala makbul. Kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bubuh kita dari syurga. Jauhkan kita daripada neraka. Allah Ta'ala makbul. Kita minta nak masuk syurga, Allah Ta'ala kata boleh. Belajar-belajarlah duduk atas dunia ni dalam taman-taman syurga. Rawdatun min riyadil jannah. Satu taman daripada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Allah Ta'ala makbul doa kita. Dah mau nak masuk syurga, belajar-belajarlah dalam taman syurga. Nah ya. Sebab itulah kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita boleh duduk dalam, orang Kelantan kata, dengan orang ngajar lah, dengan orang ngajar. Jadi kena latih, kena training tiap-tiap masa, tiap ketika kita duduk di taman-taman syurga. Masjid itu tiap-tiap malam taman-taman syurga. Tiap-tiap malam. Hamba mari malam ni muslimin muslimat lebih pada memotivasikan saja. Kalau penceramah jemputan lagu ni, bulan depan 2-3 bulan nanti kan panggil orang lain pula. Lebih pada memotivasikan saja, bukan tali ilmu. Tapi tuan-tuan tahu tak, hak boleh ilmunya hak ngaji kuliah maghrib tu. Kuliah maghrib tiap-tiap malam tu hak tu boleh ilmu. Daripada sepatah kataan gi ke sebaris gi ke semuka gi ke selah gi ke dua, akhir sekali khatam kitab. Hak ni hak boleh ilmu. Tapi hak ni orang tak minat. Sembahyang maghrib paksa dengan kuliah tinggal berapa orang? Semua pakat start motosikal pergi kedai dulu. Apa? Malam ni bahasa dia dah moga tu email pun ayat ceramah kau perdana kau lagi pas perdana pula. Tak toke tak malam nak perdana tuan-tuan. Sekali-sekali bolehlah perdana. Tapi yang boleh ilmunya kuliah maghrib dah. Malaysia asas akidah betul lain molek. Pahmalah lusa pula ngaji bab masalah musalli betul semaya baik kita. Pahmalah seterusnya pula ngaji bab ke dia. Penawar bagi hati betul lain molek kakah dalam seminggu tu ada pas ngaji Quran kelas tajwid. Kalau kelas Quran ke Allahu Rabbi ya Karim, boleh bela jari lah, pakat lari klik dah tu. Pasal dia tidak faham konsep. Kelas tajwid ni tuan-tuan ialah kelas kaedah kecek dengan Allah Ta'ala. Dia kena tukar dah hayat tu. Tajwid ni ialah cara bahasa kecek dengan Allah Ta'ala. Nak suruh biar kita kecek dengan Allah Ta'ala ada bahasa, ada cara, ada kaedah. Nama dia ilmu tajwid. Bukan nak ngaji sedap, nak pergi ngaji, nak tandai Kuala Lumpur. No. Ni silap kita. Baca biar kena. Nama dia tajwid. Apa-apa kerak kata. Pasal semaya ada rukun kauli, rukun kecek. Nak kecek dengan siapa? Nak kecek dengan Allah Ta'ala. Ada cara bahasa dia. Kita nak pergi terima sesuatu di istana, nak kecek dengan tuanku. Ada rehearsal. Ada latihan dulu. Ada cara kecek. Bukan boleh kecek pun kita kecek sama-sama kita ni. Ini raja dunia.
Ini raja dunia. Raja segala raja. Kita ikut dia hentam saja. Sebab tu semaya kita tidak memberi kesan. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Semaya dah. Rajin belum best semaya dah. Tapi perangai supaya tak semaya. Kecek kira supaya tak semaya. Kehidupan supaya tak semaya. Pasal semaya tidak memberi kesan kepada kita. Kerana apa? Kerana kakah tadi. Pasal semaya ni dia merangkumi tauhid, merangkumi fiqh, merangkumi tasawuf. Usalli fadul maghribi salasata raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Usalli kalimah tauhid. Aku sembahyang yang maha gotu, yang esa, yang goni. Ngaji asas akidah. Fadul maghribi salat satu rakaatin ada makmuman. Kalimah syariat, kalimah fiqh. Fiqh kata ngori 3. Asar 4. Zuhur 4, subuh 2. Pas fiqh kata pula bila keadaan lagu ni zuhur jadi 2, asar jadi 2. Fiqh kata. Pas mung pula kaduk belakang, mu makmum. Hak duduk depan ni tu imam. Fiqh hajar lagu tu. Filter dia, penapis dia tasawuf. Betul molek. Mari semaya molek dah, tapi membawa sifat sombongmu, membawa sifat egomu, membawa sifat takabburmu, membawa pakakmu masuk masjid, membawa hartamu masuk masjid. Sedangkan mu ni mari tepat yang ditarbiah untuk menjadi manusia tawaduk. Nama lagi masjid, tempat sujud. Menghina-dinakan diri sini. Tapi bila membawa pakak masuk masjid, pakakmu tu di pejabat, pakakmu tu luar. Bila pun masuk alam ni, tak ada dah. Membawa kesombongan, tu dia tasawuf. Membawa hartamu masuk. Membawa pakakmu. Membawa ilmu kesombonganmu. Mu berasa orang lain bodoh belakang, mu seorang yang ngaji tinggi. Apa? Nama masjid, tempat sujud. Kabar-kabar mu jadi lagu tu. Ngaji ilmu tasawuf. Jumpalah kakak tu. Pekoh molek dah. Jak daripada takbiratul ihram sampai ke salat. Comel dah pekoh. Sah. Tapi tasawuf pasal mu bawa kakak dalam, mu saja yang tahu. Ni fitur aku tapih ni. Memang aku tahu mu hebat, pakakmu, hartamu, ilmumu. Tapi aku bawa mu mari ke tempat yang dipanggil sebagai masjid, aku nak tengok dari segi ketawaduk kamu. Setara mana? Berapa ramai orang masuk masjid bawa pakak, bawa harta. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sahlah membabit dada. Kita banyak ilmu pada perkuliah. Hak ustaz-ustaz ngajar mari malam-malam. Pasal kita ngaji lebih pada dia dan sebagainya. Kita bawa takabur keegoan kita, kesombongan kita. Pakak kita bawa. Punuh jana kita. Kalau disebut pada alim muslimin muslimat, iblis lagi alim pada kita. Dia mau gila ngaji di tengah-tengah tu, tempat orang perai pun dia mau pergi ngaji. Paklik habis pondok dalam Kelantan. Tak padat dalam Kelantan dia mau pergi ngaji di Gunung Semanggu lagi, di Perak, di Kedah, berteretek lagi pondok. Gila ngaji. Klik-klik lebih alim lagi iblis pada kita. Allah Ta'ala jadi lagu tu. Allah Ta'ala alim ke iblis. Kenapa? Kerana dia nak tipu kita. Pasal dia nak tipu kita. Kalulah kita cerdik pada dia, mana dia boleh tipu kita? Mesti dia cerdik pada kita. Tapi iblis, walaupun mu alim, tapi mu tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Beza mu dengan aku lagu tu ya. Beza mu dengan aku.
Memang mu alim, tapi mu tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Aku walaupun tidak sealim mu, tapi aku bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu beza. Sebab itu Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala akan tengok orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, yang menjadi rukun kutubah. Ittaqullah. Aku ni nak manusia atas ketakwaan. Juruh mung tak aku tengok. Hak aku suruh mu buat, hak aku larang mu tak buat. Mu tak juruh mung. Allah Ta'ala suruh hormat adal. Mu ego, mu sombong. Mu berasa mu lagi hebat pada dia. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan daripada api yang bernyala. Mu dijadikan daripada tanah yang kelam. Oh, mana mungkin? No way lah aku nak hormat mu. Aku lebih haling lagi, lebih gotu, lebih gani. Oh, dok ah. Kawan dah lola dok. Apa? Memang ilmu banyak, tetapi ketawadhukan mu tak ada. Mu tidak ada ciri-ciri ketakwaan. Jauh di sisi Allah SWT. Muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam risalah Raja Syurga bersoal jawab dengan Raja Neraka. Raja Syurga ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Raja Neraka Iblis laknatullahi alaih. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan seorang malaikat supaya pergi kepada Raja Iblis, yakni syaitan laknatullahi alaih, menyuruhkan dia menghadap hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkhabarkan segala jenis rahsia yang disukainya dan sekalian yang dibencinya. Adapun hikmah yang demikian ini ialah kerana membesarkan ketinggian darajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga supaya menjadi suatu perisai dan peringatan di atas sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat pun datanglah ke hadap Iblis laknatullahi alaih. Katanya malaikat, Iblis, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia lagi maha besar menyuruh engkau menghadap hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah engkau bukakan segala rahsiamu dan apa-apa yang disoal oleh Nabi SAW itu. Hendaklah engkau jawab dengan sebenarnya. Jika engkau berdusta walaupun satu perkataan sekalipun, nescaya diputuskan segala suku-suku daripada anggotamu dan segala uratmu, serta diseksakan engkau dengan azab yang amat kerah. Allah Ta'ala perintahkan malaikat suruh ayat ke Iblis. Dia jumpa Iblis. Dia ayat, Iblis, Allah Ta'ala suruh mu pergi ngadap Nabi Muhammad SAW, penghulu syurga. Iblis kata, giwat ke dia? Giwat ke dia? Langsung malaikat kata, dia pergi, mu jawab semua kakah-kakah hak Nabi tanya. Lepas tu mu royak rahsia mu tipu umat dia. Mu tipu manusia ni mu kena royak lagu mana cara mu tipu. Andanya kalau mu belawak walaupun sepatah perkataan, nescaya Allah Ta'ala akan hancurkan. Allah tak akan hancur mu mengwiak malik. Pada mulanya Iblis tak segi. Iblis tak segi. Iblis canggih malaikat. Pasal dia kira sama lebar. Malaikat kata dia, dia mau biar reti bahasa kata. Aku ni dia tolong royak ya, Allah Ta'ala suruh. Ini perintah Allah. Bukan aku pandang manda. Ini perintah Allah, bukan aku pandang manda. Komong tak segi pun. Aku juga royak ya. Bila aku tak royak, takut Allah Ta'ala marah kat aku. Gitulah juga kita. Tok imam, murabbi, ustaz, tok guru, orang alim, tukang royak ya.
Tu kira royak ya. Dah demo tak sih ke? Sirah demo. Tu email orang alim, murabbi, ustaz. Dia tulis royak. Allah Ta'ala suruh royak. Sama ada benda molek dan benda tak molek. Memang kewajipan kita kena royak. Tak kena lagu kalau mau marah kat aku, malaikat kata. Tak kena lagu kalau mau marah kat aku. Aku royak ni Allah Ta'ala suruh royak kemung. Kemung lah. Kita hari ni pun lagu tu tuan-tuan. Marah kau murabbi tu, marah kau ustaz tu, marah kau orang alim tu, marah kau tok guru tu. Dia tu lah royak ya. Pada mau pergi royak pula. Apa kena kecek boleh lah. Wadak 1001 tu nak dia mau kecek. Situ siapa perkara dia mau royak. Malaikat kata, aku tak apa, kamu tak segi, tak ada satu. Bila malaikat kata gitu, barulah iblis takut. Dia kecil atas bawah. Minta segi tak apa. Allah Ta'ala, aku ni tu royak Allah Ta'ala suruh ya. Tu email royak, sumai masjid ya. Tu email royak, sumai semaya jemaah. Tu email royak, pakat masjid jemaah. Tapi dia dah mata saya mari, nak buat mana? Berapa ramai anak mungkin sini tak jemaah? Tak mampu tu email nak pergi tak kerja buat tu email. 80% orang Melayu Islam di Malaysia tak sembahyang. 80% tuan-tuan. Mengikut kajian Rambang termasuk Dr. Fadilah Kamsah. Tok guru, ustaz-ustaz, penceramah, cabut batas tekuk dah royak. Memang kerja kita. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nasira wa da'iyan ila Allah bi itsnih wa sirajan munira. Muhammad, kerja mu royak ya, kelu dakwah, sarah, ceramah, ajak kita benda gembira, benda yang menakutkan. Wa da'iyan ila Allah bi itsnih, dengan izin aku. Kalau mu atur program, habis orang dah panggil. Habis murabbi, habis penceramah dah mari. Tak mari-mari juga. Tak ada rusing tuan-tuan. Biizni, dengan izin Allah Ta'ala. Kerja kita buat. Atur program, berbagai-bagai. Kita jangan kecewa dengan kerana kita buat, orang tak mari. Tak ramah dan sebagainya. Jangan ambil kerja Allah Ta'ala. Kita buat kerja kita. Cuma yang penting kita buat postmortem. Buat benda siasat. Mana kita teknik kita tak kena. Mungkin pasal kita tak jamu kali. Kalau jamu sokmo. Malam ni ada tu kan? Nak tahu hot tu ya. Sekat naik atas kasa baru ni tak jamu lah pula. Kedekut set-set dia. Aku pah mapuh dia tak pergi. Buat apa semua tu tengok. Oh tu email pasal kes sebelum pada ni kita tak kita jamu, lepas tu kita tak jamu. Nampak kena jamu kelik pula ni. Tu email kata ikutlah. Habis kakah dah sembelih. Daripada ayam pergi ke kambing pergi ke lembu pergi koba, kebah pergi ke auto. Lepas nak sembelih gaul lagi. Sembelih tu email. Baru ramah mari. Ramah marilah. Orang Sikh pun mari juga. Lepas tutup masjidnya. Cerita lekahnya Nuh Muslimat. Timurlah. Iblis kata boleh. Boleh aku nak pergi jumpa Muhammad. Tapi aku nak minta sekarang. Baru senang untuk berinteraksi. Benda ni ada dalam risalah Raja Syurga bersoal jawab dengan Raja Neraka, iaitu Iblis. Risalah. Iblis kata aku nak minta sakara. Mereka kata nak minta ke dia. Minta dengan Allah Ta'ala, aku nak menyerupakan diri aku seperti seorang manusia. Senang kecil.
Pasal Muhammad tu zahir gitu, aku ni pakai tak nampak. Biar aku zahir kata. Biar sama-sama nampak. Oh, sudah kecek. Pok kita lah. Tak nampak. Duk mana Ustaz? On the way dah, on the way. On the way ke mana? Awak pakai stocking. Muka pakai tak nampak. Payah kira lah. Orang Tino, dia posting pun sekarang ni. Hantar gambar dalam Facebook. Ni. Gak dia pilih-pilih gambar di atas ni. Hak nampak comel dia pun masuk Facebook. Pas di atas lah tu. Pas ada lah orang nak kenal. Jumpalah topak. Patah 7 topo. Segi 7. Gigi tengok muka jolodoh tapi body 200 900 berselambut. Muka bagai tak nampak tuan-tuan. Gitu jadi. Allah Ta'ala izinkan iblis itu menyerupakan diri manusia. Syahdan demi iblis mendengar perkataan malaikat itu sangat dahsyat rasanya dan amat ketakutannya. Maka segera menyerupakan dirinya seperti seorang tua. Iblis merupakan diri dia sebagai seorang tua. Bapa iblis menyerupakan diri dia sebagai seorang tua. Ni nak ayatnya sombong egonya iblis. Dia menyerupakan diri dia orang tua. Muhammad tu muda. Macam kecil aku lama dah hidup. Aku makan garam lama dah. Penuh pengalaman. Kita pun gitu juga. Kalau budak-budak lagu ni kata, Pak Cik, orang bel dah tu. Pakat pergi masjid dah Pak Cik. Oh, budak ni baru setahun jagung. Ay, nak tegur aku tu. Aku tahulah. Alah, negara tua tu. Masjid ni dulu masa kayu lagi aku ada. Lah ni aku tak pergi mana, pasal sakit batu. Mana boleh tegur ni tua-tua ni? Tebinglah kalau budak-budak kata, Pak Cik, jangan duduk kecek kat orang ngajar. Oh, budak ni kurang ajar. Mana boleh tegur? Aku makan garam dulu. Anak kita mana boleh tegur kita? Mana boleh tegur kita? Kita boleh akal selalu. Benar kita semacam walaupun kita salah. Kita ketua. Anak dia nerak di rumah nulis. Dia tahu gelas hak dia nak minum tu tepi tu. Kita lorak kelip pun sepak gelas. Siapa dia marah siapa? Kita marah ke anak. Tepat ni kau letak gelasnya. Maka ambil kelapa. Oh, ikut dia letak. Anak kelipah tengok. 4-5 hari kita pulak. Duduk tepi tu, bila-bila anak minum air. Letak gelas situ. Anak balik pun sepak. Anak marah ke? Supaya kita marah dia. Dah, kita pula marah dia. Tak, untuk tengok gelas. Nampak? Benar kita semacam. Mana tuan-tuan? Bapa angguk, profesor. Iblis merupakan diri dia orang tua. Penuh pengalaman. Ilmu penuh dada lah tuan. Muhammad tu baru setahun jagung baru. Nak mari royak, nak mari tanya aku gua ni. Silakan. Dan nak tanya ke dia kawan. Dan iblis seorang tua yang buta sebelah mata. Pacen sebelah. Bapa? Filem-filem nak ayat wi, kalulah hak tutup mata dajal gitu tu, patut ke dia? Jahat tu. Mana ada hero lagu tu? Tak ada filem-filem hero mata sebelah. Hero mesti kurang-kurang kiri-kiri tu email kita. Dah sungguh contoh. Ni hero. Kita tengok drama kau cerita kau dia dengan cucu. Cucu kata jahat tu tak apa, jahat tu. Mentang mana jahat? Tengok mata dia lagu tu, jahat saja. Dia ambil atas sifat iblis. Jumpa Nabi. Dan berjanggut. Iblis janggut tuan-tuan. Munjuk kawan cukup bagi tadi.
Apa isyarat iblis berjanggut? Isyarat menggambarkan iblis ni alim. Kerana janggut adalah pakaian orang alim. Memang tak nafi sunnah. Dulu kalau janggut, tok guru, murabbi, ustaz, tok imam, janggut. Pandailah dengan janggut dia pun. Ilmu tu lebah penuh dada. Pun ikat ngatik. Lepas awak sebeh, tak ada jatuh. Gai gak. Afdal zikri pada la ilaha illallah. Pandai janggut. Ni. Janggut pak kelata pun memang sebeh aja bulan ni. Memang tengok watak pun orang aling. Kakak dalai tak ada sikit gabut. Dulu orang pok pandai mak mandi bui kelud. Tak ingat pok pandai dengan mak mandi bui kelud. Bila nak buat doa selamat, pok pandai tak kenal orang alim. Tak kenal tok lebah. Mak mandi bagi kelud ke dia. Hak janggut tu jelah. Dia geret dia buat klik. Bunyi cerita rakyat ya, tapi mesej nak rakyat. Sebagai penanda orang tu lebah, orang alim, janggut. Tak nafikan sunnah. Dia pandai kena taruh kata. Amba bukan kata tidak sunnah. Sunnah, comel bagus. Tapi kakak dalai biar ada. Mari masjid, Tok Imam tak ada. Boleh tolak jadi Tok Imam. Tok bila uzur, boleh beh. Baru pandai nak janggut. Ni janggut mengalahkan Ustaz Azhar Idrus. Boleh bayarlah tu kan zaman kita kecil dulu. Ni batu maya tu imam ada urusan ke gapo tak ada tu imam. Banak semaya tu kata tak. No hak janggut no tak kata le tu imam. Dia mau nak imam lah nak guna. Jangan bergurau gua ni weh. Tu janggut kita mau. Ni muka tumbuh. No hak kat dia no tengok joboh berseleret dia. Mengaluh kereta Arab tak kira dia tu imam. Jangan gurau Joh ni anak saudara kawin pergi umrah dia beli dia kawin. Nampak tak boleh pakar dah bukan. Lepas tu nak semaya dia tim semaya masing-masing. Mata mari budak sekolah harap. Budak sekolah harap. Budak tahfiz, budak pondok. Tu budak mana? Awal. Budak tu berunggah mari. Pung tolak di tim. Enggak budak ngaji tahfiz, ngaji sekolah harap pun. Kiri-kiri tu imam Mekah lah bacaan dia. Oh, hak tu walik belakang tu kata ni dia bawa jolok. Allah sedap. Oh, sudah semaya pakat salah belakang. Allah sedap lah awal mau baca. Budak tu kata tamu tak ambil semaya lagi tu. Bapa awal tak ambil semaya. Tak ada nak ambil dah. Pok cik erat selalu. Budak tu pun enggak ingat kado lipat. Kau gap dia depan. Yang dia jadi gitulah kapun kita tuan-tuan. Janggut ni lah. Dan dia kata lagi. Iblis ni berjanggut, berjanggut putih. Teme, ambo. Mojo kawin hitam Nak royaknya tua benar dah iblis ni. Siapa janggut pun putih. Tak habis lagi ni nampak nak marah kat ambo tu nampak set-set putih. Tak habis lagi ni kitab ni. Banyak nak 10 lah. 10 lah janggut iblis. Ibu-ibu malam ni klik bilah. Kalau 10 jolah lah tu nipu semacam tu. Cabut so biar dia 9. Kalau 10 dekat yang nipu hangit. Amo bagilah kuliah kaum muslimat, amo royaklah, amo bacalah kitab ni. Main orang tua jawab weh. Dia kata dak ustaz, hak domoh tu bukan 10 orang, lebak pun nipu dia. Tak kata apa amun nak. Hak tepi-tepi ayat kata, ya Allah, hak domoh tu tak ada janggut pun nipu hang ni. Benar. Tak kata apa, baca je kitab tu. Main-main lah dengan set-set tu nak. 10 lah dan panjangnya seperti ekor lembu. Seperti ekor lembu. Batu ada sukatan kan? Ada sunnah taruh janggut ni ada sukatan dia. Bukan boleh sebarang yang taruh gitu.
Malah nak ajar cara tak janggut dan ajar ni yang mau baca je ni. Ia memberi salam dengan takzimnya hingga 3 kali. Juru iblis salam juga. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak jawab. Assalamualaikum ya Allah. Nabi tak jawab. Assalamualaikum ya Rasul. Nabi tak jawab. Bila Nabi tak jawab, iblis marah selalu. Sebelum pada ni ya Rasulullah, bila Nabi tak jawab, tak ada ya Rasulullah, Mamat ada. Mamat, tidakkah salam ni benda yang mulia di sisi Allah? Bapa tak jawab pada aku. Apa? Mula-mula ya Rasulullah, ya Rasulullah, pun Nabi tak layan salam dia pun Muhammad. Tidakkah salam ini lebih mulia, Muhammad? Bapa tak jawab salam aku. Mula-mula abang menggosang tak apa dengar. Ikut mu nak makan tak sudah atau ibu iblis. Mula-mula ada ayang. Apa tu kan? Dia tak dengar kata ayang lah, payah dah lah. Apa? Dia tu iblis lagu tu. Bila dia marah Nabi lagu tu, Nabi bayar selalu. Maka cek molek. Orang lain mau boleh tipu aku. Orang lain mau boleh tipu aku. Adam alaihissalam kerana jawab salam beracun mutulah Adam alaihissalam dikeluarkan daripada syurga. Nabi Allah Ayub alaihissalam segar bugar ketika tu kerana jawab salam beracun mulah. Merananya Nabi Allah Ayub dengan kesakitan, dengan penyakit, sehingga ke bining pun lari. Nabi Allah Daud alaihissalam semua sedia maklum kehebatan Nabi Allah Daud, tapi kerana jawab salam lah. Nabi Allah Sulaiman habis orang mau bagi salam, pahamu nak suruh aku jawab salam pula. No way ya. Andainya kalau aku jawab salam nescaya seluruh aku akan turut lagi. Dalam keadaan aku tidak jawab salam Bila-bila aku tak jawab salammu ni pun ramai juga hak turutmu. Apakan kalau aku jawab salammu? Langsung Nabi kata, demo dah nama jumpa kawan. Beradak molek Bapa ni motel lak lain. Tapi tengok lak lain. Apa? Ngadak molek Nabi jumpa kawan. Tetap mata lah. Dah mai kecek kira kawan tak? Gabriel iblis kata, sampai ke hari kiamat aku tidak akan tetai matamu. Aku deki, aku rasa tak puas hati, dendam kesumat. Aku cukup benci denganmu. Kerana mulahirlah Muhammad. Habis agenda aku punah jalan habis. Sebelum mulahir orang tawaf Kaabah, telanjang bogel, relax ku ya. Sebelum mulahir orang tino makan ni orang jatah. Sebelum mulahir habis kara minum arak, berjudi berapa, tak ada satu, relax ku ya. Pun bila mulahir Muhammad mengoyak lagu ni tak boleh sembah kayu, tak boleh sembah batu, kena sembah Allah. Mengoyak kalau nak tawaf kena tawaf lagu ni. Orang tino kita kena buku. Macam-macam mu mari. Menyebabkan orang pakat turutmu. Kabar-kabar hari ni nak suruh aku tengok mukamu. Oh dak. Aku akan goda umatmu Muhammad sampai ke hari kiamat. Ingatlah. Sebab itu kita diajar dalam sunnah kita. Bila salat kita tetap mata. Kalau salat tengok lak lain, ceklah tu merah. Sama ada merah pasal tak berlagu angin, merah pasal kita ada benda tak kena dengan dia. Sama ada batu, sama ada bukan. Keikhlasan kita ni, hati kita. Kalau kita tak tengok mata. Kita berasa dia, kepeleceh dia, macam-macam mari. Merah lah kau panggil. Merah kakak-kakak.
Malam ni klik teral. Teras saling dengan bini. Tengok. Bini tengok mata kita ke? Kita tengok mata bini ke tak? Kalau bini tengok mata lelaki lain, bini merah. Adalah tu. Dia selit pitih mana-mana ke apa tak ayat kita. Ada. Kalau kita pula tengok lelaki lain, jalan lah tu. Dia sama merah dua tu. Pun kalau sama tengok, berambah setela. Boleh faham tak ni? Bila begitu muslim-muslimat, Nabi tanya 40 soalan. Nabi tanya 40 soalan. Bila umat aku lagu ni, mu jadi lagu mana? Bila umat aku buat lagu ni, mu lagu mana? Bila lagu ni, lagu mana cara mu tipu daya umat aku? Dan untuk malam ni, sekadar malam ni lah. Kira-kira patut berhenti dah pukul 9. Salah satu daripada Nabi tanya, hai iblis, betapa perbuatanmu kepada makhluk Allah, terutama sekali manusia. Maka iblis kata ke dia, ya Nabi Allah, pertama-tama sekali aku munuh umatmu, aku munuhkan manusia ni, iaitu suatu kemajuan bagi perempuan-perempuan yang merenggankan kedua pohonnya kepada lelaki yang bukan suami, dan setengahnya hingga mengeluarkan benih yang bersalah-salahan sifatnya. Pertama sekali aku beri kemajuan kepada retina. Rebah beleping selalu makmu Muhammad. Murabi Ustazah Hiduh kata, misa tahu siapa gini. Belajar silap blembek. Habis warna dah tali pinggan. Pun klik dia rumah. Kiok. Nampak? Tok guru silap dah ni. Bini kata cak silap gitu. Orang tak cara ni. Jemur kat kata kai-kai baju ke apa gini orang basuh ni. Mepeh semua. Tok guru silap. Anak murid lalu. Oh, tok guru pun. Nampak? Ke mana tu? Ceramahnya kira lah kata lah ke bawah. Oh, kau tak tahu. Klik di rumah bini kata, ceramah juga. Kain tu kena jemur lah nak kita. Orang pedalu. Ustaz takut bini juga. Mana tu? Jawab dirilah macam tu. Iblis kata aku bagi kemajuan kepada perempuan-perempuan. Punuh jangan habis puak-puakmu. Tengok sudah hari ni. Kamu teringat ketika Nabi tanya Jibril alaihissalam, ya Jibril, lani mu turun ke bumi, lani turun ke bumi ni kerana kih mu turun wahyu kat aku, mu mari kecek kira dengan aku, mu temui aku ketika aku Isra' Mi'raj, mu temui aku ketika untuk bulan Ramadan kita bertadarus, mu menyampaikan pesanan-pesanan Allah kepada aku. Aku nak tanyamu Jibril, bila aku tak ada nanti, aku wafat, aku mati nanti, mu turun lagi ke bumi? Mu turun lagi ke bumi? Langsung Jibril alaihissalam kata dia, ya Rasulullah, bila Tuhan hamba sudah tidak ada di bumi, hamba turun 10 kali ya. Lepas tu hamba tak akan turun lagi. Bila Tuhan hamba sudah tidak ada di bumi, hamba tak turun dah wahyu dan sebagainya apa begini, hamba diperintahkan turun 10 kali. Allah Ta'ala memerintahkan hamba supaya mencabut 10 mutiara yang ada di bumi. 10 mutiara yang ada di bumi. Lepas pada hamba cabut tu, hamba tak akan turun lagi. Antara 10 tu, Allah Ta'ala perintahkan hamba mencabut rasa malu kepada perempuan-perempuan. Orang Tino sudah tidak ada rasa malu dah. Balik semula ke zaman jahiliah. Nampak tuan-tuan? Tak pelik lah. Tak sepelik lah. Pakai comel, pun posting atas dalam Facebook. Mung tu bini orang.
1,001 boya temaga duk tengok mu di luar sana. Merasa mencomel. Mu nak jual siapa muka mu? Sedangkan mu sudah dimiliki oleh manusia yang bernama suami. Ya ustaz geger tu apa? Tok laki hamba tak ada marah ke satu pun. Ustaz yang bersiar ni kalau dia kuliah kenapa sungguh nak? Tok laki hamba tak ada ke satu pun. Tok laki hamba tu ambil gambar hamba. Dayu tok laki mu. Habis orang boleh tengok, habis orang boleh pegang, habis orang boleh rasa. Mu berasa fasakih zaman lah ni. Mu tak sedar ke kembali semula di 13 kali supaya zaman jahiliah. Lebih pada tu lagi. Puruk peranda habis. Sehingga lelaki sanggup membunuh lalu melintang patah. Apa? Kerana untuk mencari sesuatu untuk menyenangkan hati perempuan. Kalau sekadar untuk diri dia, baju Melayu seputih, selak. Mata Nayawi cacing baju Melayu seputih, mata cabut. Tapi masa nak senang kata dia mau 15 kerongsang. Tung. Gotunuk, goninuk, 4 ya berat, 5 ya berat, 10 ya berat. Ya demo 90 dah berat. Capur berapa berat? Ya tok laki bahar kau kecil mana ni? Kau kecil. Keluar pun tak. Untuk siapa? Aku beri kemajuan pada perempuan-perempuan. Dikit pun dikit tino lah ni. Kemajuan kan? Tukar karut tino, tukar karut tuk jorok tino. Tak ada hal lah tuan-tuan. Selekeh tak ada satu. Amun tu royak ya. Nak royaknya, Iblis kata aku beri kepada kemajuan pada perempuan-perempuan. Dipejabat, cara dipejabat. Meluahkan masalah-masalah keluarga kepada setah jatah. Royak perangai tuk laki kita, kau setah dipejabat. Akhir sekali jadi kau dia. Hak dia dengar tu gak pangangguk-angguk bang jolo, masya-Allah sia ke demo. Enggak ada janggut sikit ke? Meluahlah perasaan tok laki kita gini gitu. Hak tu pun jolo masialah ke demo nak guana jodoh. Hak tina berasa nak cari hak tok laki lagu ni lah, simpati dan sebagainya. Iblis kata tu pertama sekali. Rupah belepin selalu makmu Muhammad. Lebih selalu. Letak dia jadi pemimpin-pemimpin sebagai-bagai apa. Pak kita je turut dia. Dan hamba goda segala manusia supaya meninggalkan sembahyang. Akan cari jalan ke mana-mana pun tak sebui umatmu Muhammad saya. Apa? Tengok bola di stadium menjangkau 80,000. 80,000. Napi ke dalam tu sembahyang. Tapi berapa persen daripada 80,000? Kita wujudkan benda-benda mene-mene. Sama jadinya. Tapi kalau tempat ibadat, sembahyang sunat istisqa berapa persen daripada anak Korea? Sedangkan kita berhadapan dengan cuaca panas. Aku goda biar umatmu Muhammad tidak semaya. Bila dia tak semaya sekarang, tunggulah kehancuran. Membujuk lalu melintang patah. 80% orang Melayu Islam di Malaysia tak semaya. Maknanya kalau 100 orang, 80 tak semaya, 20 semaya. Bila 20 semaya, tak tapih lagi, tak ayuk lagi, tak pilih lagi. Tak diseleksi lagi, ngelahkan yang berat. Akhir sekali penuh dengan orang tak semaya. Tak peliklah. Kalau 1001 macam, Allah Ta'ala datangkan musibah dan bala. Allah Ta'ala datangkan pemimpin-pemimpin yang zalim.
Pemimpin-pemimpin yang mempermainkan kalam Allah dan hadis Nabi. Pemimpin-pemimpin yang mencaci ulama-ulama. Tak pelik dah tuan-tuan. Aku akan buat turun kakak tu. Mu akan merasa kesempitan hidup. Walaupun mu pitih banyak, tapi mu berasa sempit. Mu berasa maju, tapi mu berasa tak tahu lakuan. Aku akan datangkan hadis demikian. Bila dia ramai tak semaya. Sebab itu tak ada amal royak dah. Berat rengeh dak tugas jawatan kuasa masjid, orang yang berada di barisan hadapan yang nak memastikan anak mungkin dalam kampung kita sujud dan rokok pada Allah Ta'ala. Bukan suatu perkara yang senang. Kita tak nak kata ikut dia. Mungkin kita royak dah. Boleh lepas gitu ya tuan-tuan. Siapa dia semaya sunat istisqa baru ni? Cuba amati khutbah dia. Di antara intipati dalam khutbah istisqa, berlakunya sedemikian rupa kerana banyaknya maksiat, banyaknya perzinaan. Bermah raja lela, tino sama tino, jatah sama jatah. Tak panah apa tuan-tuan? Tak panah apa? Ambo selalu ceramah di penjara. Kajepo macam kajepo tino jatah. Penjara di Penan, Pekan, Sungai Udang. Pengaruh penjaga WhatsApp. Ni poin-poin dia Ustaz. Tolong sarankan. Cuba bayangkan isu yang pertama sekali nak di penjara hot tino nak tak boleh letak sekali tu email. Letak dua orang, gong selalu. Rukas selalu. Bilik penjaga terhak. Nak tak nak, kena letak sekali juga. Oh, jatah pun gitu juga. Gom jatah. Mana umat Nabi lu? Tuhan dalam lu. Tuhan dalam lu. Hak luar. Bila dah tak semaya sekarang tuan-tuan, inilah dia dah. Tunggulah saat kehancuran. Allah Ta'ala akan hina bangsa kita tuan-tuan. Kalau 80% orang Melayu Islam di Malaysia tak semaya, Allah Ta'ala akan hina bangsa kita. Kita tak boleh nak jawab kepada dia. Dia kita mati ikut dia. Jangan kita orang Islam tak boleh kecek gitu. Kita mesti berusaha berikhtiar nak meninggalkan generasi kita yang meneruskan untuk perjuangan agama Allah, untuk memperjuangkan syariat Allah. Kalau tidak kita akan ditanya, akan disoal esok. Kita nak kecek ekonomi, bangsa mana pegang ekonomi? Bangsa mana tuan-tuan di negara kita yang pegang bangsa ekonomi? Bila orang pegang ekonomi, ikut demo nak letak rega berapa apa? Ada duit boleh beli, tak ada senyap kecek. Bila ada ekonomi orang pegang. Nak kecek bab pendidikan, bangsa mana pegang pendidikan? Anak kita masuk universiti, anak kita boleh 12A, 13A, geger kepal. Buat dia lama dah, 25A. Berpuluh-puluh A dah. Anak kita masuk universiti, sahu. Ambil kos dari anak kita masuk universiti. Tubik, market taksi. Payuh kerja, Kelantan kata. Pointer below popular. Bobopah. Kecik orang putih, what happen? Siapa nak ambil? Buat dia nak yakwi, tak masuk universiti di negara kita. Kalau kos-kos lelo-lelo gitu ya. Sanggup atas anak, munggu ekonomi, piti banyak. Atas anak dia ngaji di Ireland, ngaji di UK, ambil medik. Ambil medik. Ambil doktor. 4 tahun, 5 tahun. Lulu, tak balik jadi doktor di Malaysia. Gaji kecil. Jadi doktor di UK. 3-4 kali ganda. Piti banyak atas ke mopok dia di Malaysia. Piti banyak atas ke persatuan-persatuan peniaga popok dia.
tumbuh mal-mal di setiap era cendawan, macam cendawan. Kita ni nak ayat muslimin muslimat, agak ke siasah ya. Siasah ni pun 7 tanda. Rebah beleping haning, nangis tak lagi. Bing tuan. Kita tak semaya sekarang akan kehina bangsa. Sebab itulah masjid hari ni bertukar lumuh mengadakan program menjumaatkan subuh. Pasal nibu dia semaya subuh. Nerik biar seramai yang dapat mari semaya subuh. Kerana bila mu semaya subuh, mu akan melangkah kakimu untuk mengubati virus munafik. Mu nak berada dalam sosok memantapkan keimananmu. Nak ayat itu tuan. Inilah nak ayat. Kita kena berusaha berikhtiar lagi mana. Nerik orang biar jadi satu soh, biar jadi dua jadi empat jadi 8. Fikir-fikirlah. Apa saja program yang menjurus tu. Hari Sabtu baru ni, Masjid Kubaikiyah buat plekat run. Maknanya unggah pakai kain plekat yang dianjur oleh Amru, syarikat yang keluarkan plekat. Bermula dengan semaya subuh, lepas tu kuliah subuh. Lepas tu sudah kuliah subuh tu, pakatlah unggah. Buatlah lagu mana pun, nak erik orang biar remaja tua ke apa dia, teno jatuh pakat ke semaya subuh. Fikirlah lagu mana tuan-tuan. Syabas dan tahniah pada kajian negeri Kelantan. Dia sekolah Kelantan. Dia mengubah ke time belajar. Masuk kelas pukul 8. Pasal nak bagi ruang dan peluang supaya pelajar-pelajar ibu bapa clear molek dulu semaya subuh. Lepas tu baru nak pergi belajar. Kalau tidak duk berunga nak ayat tuan-tuan. Nak atas anak lagi semaya subuh berunga dan sebagainya. Pukul 8 relaxku. Subuh 5:45. Susah dulu hak ni. Kerana ngibu dia duduk sini. Cuba bayar ke tuan-tuan. Nak pergi menuntut ilmu nurullah. Subuh tak semaya. Logik dia akan kedek. Nak pergi menuntut ilmu nurullah. Semaya pun dek. Kerja siapa nak pastikan anak semaya subuh? Kerja terima? Kerja ustaz-ustaz pada ain? Ustaz-ustaz jekah? Guru yang pertama dalam hidup kita ialah manusia yang bernama ibu dan bapa. Ibu bapa lah pastikan anak semaya subuh kedek. Siapa dia mari semaya subuh bawa anak dia? Dengan uniform sekolah. Jari betul mata. Akhir sekali anak-anak hari ni tengok. Ngaji pandai, straight A, tapi perangai super juk bermakjuk. Nampak? Kita ngaji tak pandai. Nulis pun tak apa reti lah mana. Tapi kita reti ni tu imam, ni orang alim, ni masjid, ni bagai masjid, ni tok guru, reti. Hari ni ngaji pandai, tapi tak ada adab. Kurang ajar. Orang alim dia caci. Orang alim label-label dengan panggilan-panggilan yang tidak sepatutnya. Dadak. Andainya kalau orang alim sungguh di sisi Allah, nyanyi al-ulama warisatul anbiya. Tapi mungkin tuih pula. Ulama lagu mana? Ulama macam-macam lah tuan-tuan. Allahu Rabbi ya Karim. Jadi yang merasa itulah yang mampu hamba sampaikan untuk malam ni. Ada 40 soalan, 39 lagi semula. Berhabis 40 malam ni tinggal hamba seorang. Terima kasih banyak muslimin-muslimat kerana sudi jemput hamba acak-acak kali dah sini nak gitu. Terima kasihlah dan beri komitmen yang baik. Allah Ta'ala sahaja yang dapat membalasnya. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, kena bagi ilmu pada kami, ya Allah. Bagilah ilmu yang memberi manfaat kepada kami dunia dan akhirat. Wa rizqan wasi'ah, peluahkanlah rezeki kami, ya Allah. Rezeki yang halal dan penuh keberkatan. Wa amalan mutaqabbala, ya Allah, ya Tuhan kami.
Terimalah segala amal ibadat kami yang tak seberapa ini ya Allah. Dengan Engkau salah kami memohon, merayu dan meminta segala-galanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Alhamdulillah.